السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita membahaskan satu tajuk, iaitulah tajuk yang kita berikan nama ibrah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ana da'watu abi Ibrahim, iaitulah apa, potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah doa bapaku Ibrahim. Baik. Jadi kalau kita lihat berkenaan dengan kenyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana da'watu abi Ibrahim, iaitulah merujuk kepada doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang telah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membina, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya Ismail alaihi salam berdoa kepada Allah setelah mereka berdua membina Baitullah, Kaabah, iaitulah di Mekah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, iaitulah di dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Baik. Jadi kalau kita lihat ayat itu, iaitulah dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 129. Doa, maksudnya doa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam supaya membina Kaabah yang merupakan Baitullah, rumah Allah, rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, merujuk kepada apa? Rumah yang terawal, yang dibina di atas muka bumi ini untuk ditujukan kepadanya segala bentuk peribadatan sebagai satu ayat, kita kata ayat, tanda dan juga alamat bagi manusia supaya mereka mentauhidkan Allah, supaya mereka memurnikan ibadah mereka, pengabdian mereka hanya kepada Allah semata-mata dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam supaya membina rumah yang pertama di atas muka bumi yang dijadikan sebagai kiblat umat Islam
sama ada kiblat yang kita kata dalam bentuk hissi ataupun kiblat secara maknawi. Hissi kerana apa? Kerana ianya diperintahkan sebagai kiblat bagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sabit di dalam riwayat Imam Ahmad, bahwasanya ianya adalah yang kita kata Baitullah ini adalah kiblat nabi-nabi yang terdahulu sebelum Nabi Yaqub. Sebelum Nabi Yaqub, maksud dialihkan kiblat itu ke Baitul Maqdis ataupun selepas Nabi Yaqub alaihi salam. Baik, jadi kalau kita lihat dalam sebahagian riwayat, kalau kita lihat dalam apa yang disentuh oleh dalam sebahagian riwayat, kalau dilihat berkenaan dengan pembinaan Kaabah ini, sebahagian para pengkaji sirah mereka meletakkan beberapa kita kata fasa pembinaan Kaabah. Baik, fasa yang pertama iaitulah imaratul malaikah, iaitulah pembinaan Kaabah itu pada mulanya adalah dibina oleh malaikat. Yang ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Azurqi di dalam Akhbari Makkah, Akhbar Makkah, dan dengan kita kata dengan khabar yang mustafid maksudnya di sisi ahli sirah dan juga tarikh. Baik, itu yang pertama, maksudnya ketika sebelum pada zahirnya maksudnya pembinaan Mekah itu ataupun Kaabah itu sebelum kita kata diciptakan manusia, maksudnya ada satu qaul di kalangan ulama iaitu dibina oleh malaikat. Kemudian fasa yang kedua iaitulah disebut sebagai imaratu Adam alaihi salam, iaitulah apa? Pembinaan Nabi Adam alaihi salam. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah dan selainnya. Begitulah juga Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan, menukilkan riwayat ini, iaitulah imarah Adam alaihi salam, iaitu pembinaan Kaabah yang dibina oleh Nabi Adam. So yang fasa yang pertama dibina oleh malaikat, fasa yang kedua dibina oleh Nabi Adam alaihi salam sebagai kita kata kiblat untuk umat manusia ketika itu, dan juga sebagai satu alamat dan juga tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya ditegakkan dan diangkat rumah ini untuk diimarahkan dengan ibadat, diimarahkan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid kepadanya, yang itu yang dimaksudkan dengan fihi ayatun linnas, fihi ayat linnas, salah satu tafsir berkenaan dengan ayat tersebut, iaitu tanda bagi manusia, tanda untuk manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka menghalalkan wajah mereka dan juga peribadatan mereka semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pada kiblat yang satu. Baik, kemudian fasa yang ketiga, Kaabah itu kemudiannya diimarahkan pula oleh anak-anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ini juga yang diriwayatkan oleh Al-Azurqi dan selainnya dalam Akhbar Makkah, Wahab bin Munabbih As-Suhaili dalam Raudhul Unuf, dan antara yang diriwayatkan maksudnya ianya dibina oleh Syith bin Adam alaihi salam, wallahu taala alam, tetapi hanya mimbab kita kata nukilan khabar, kerana di sana ada perbezaan pendapat di kalangan ulama berkenaan dengan pembinaan Kaabah. Siapa yang awal pertama sekali yang membina Kaabah? Zahir Al-Quran menunjukkan Nabi Ibrahim AS, tetapi tidak bertentangan dengan kita kata zahir Al-Quran, ini berkenaan dengan khabar-khabar siapa yang membina dahulu Kaabah ini. Kerana kalau kita lihat hatta Al-Quran sendiri menyebutkan dengan jelas bahawasanya Nabi Ibrahim AS mengangkat qawaid, yakni asas-asas. So kat situ secara zahirnya kita boleh nampak base pada riwayat-riwayat tafsir di kalangan ulama dan juga riwayat-riwayat yang dinukilkan menunjukkan bahawasanya Nabi Ibrahim mengangkat semula binaan Kaabah, menunjukkan Kaabah itu asalnya sudah dibina dan sudah diketahui asasnya. Maksudnya sudah dibina pada fasa yang sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dikatakan ianya ditemui semula oleh Nabi Ibrahim AS dalam sebagian riwayat bahawasanya Nabi Ibrahim diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah dan juga petunjuk untuk menemui
tempat kita kata di mana Kaabah dahulu dibina. Sebab tu Allah kata wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Kemudian Allah sebutkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kita semua umatnya bahwasanya ingatlah dan kenanglah bagaimana ketika Ibrahim mengangkat semula asas-asas, yakni qawaid, iaitu merujuk kepada asas-asas binaan Kaabah. Menunjukkan asas itu sudah dimaklumi baik pada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian kalau kita lihat itu fasa yang ketiga, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian fasa yang keempat, iaitulah imarah Ibrahim dan juga Ismail alaihissalam. Fasa yang keempat inilah yang dimaksudkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 126 dan juga 125 sebelum itu, dan juga ataupun 126, 126 hinggalah 129. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida, ayat kita kata berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mengangkat binaan dan membina semula Kaabah. Yang ini bagi sebahagian ulama ianya adalah fasa yang keempat. Fasa keempat masa pembinaan Mekah ataupun Kaabah. Baik, dan ini kalau kita tengok Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, beliau menjazamkan pendapat yang mengatakan ini adalah binaan yang pertama. Maksudnya fasa yang keempat bagi sebahagian ulama, bagi Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, ianya adalah binaan yang terawal. Maksudnya binaan yang terawal. Baik. Kerana apa? Alasannya kerana semua riwayat-riwayat yang kita sebutkan tadi tidak didatangkan dengan sanad yang sahih, tidak datang dengan khabar yang sahih. Sebab itu kata Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, walam yaji fi khabarin sahihin an ma'sum anna al-baita kana mabniyan qabla al-Khalil alaihi salam. Tidak datang, tidak langsung datang berkenaan dengan khabar yang sahih dari yang terpelihara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ma'sum, bahwasanya Baitullah ini, rumah Allah yang pertama ini, dibina sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Dan kalau kita lihat ala kulli hal, kita kata pendapat ulama sirah dan juga tarikh tadi saling kita kata ada kita kata saling kuat menguatkan, saling jelas menjelaskan. Maksudnya kita juga kalau kita lihat ulama yang menguatkan pendapat adanya binaan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam juga mereka berdalilkan dengan zahir Al-Quran yang menunjukkan bahawasanya binaan Kaabah itu diangkat semula asasnya, kawaid ini asasnya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Maksudnya tidak menafikan bahawasanya ianya pernah dibina oleh nabi-nabi sebelumnya, ataupun binaan yang kita dah bincangkan sebelum fasa yang sebelumnya, itulah imarah malaikah, binaan malaikat, binaan Nabi Adam alaihissalam, kemudian binaan anak-anak keturunan Nabi Adam, sehinggalah binaan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Kemudian setelah itu kalau kita lihat dalam fasa yang kelima ataupun yang keenam, iaitulah imaratul amaliq. Imaratul amaliq ataupun Jurhum. Kemudian Jurhum. Kemudian setelah itu Jurhum, yang kelima dan keenam. Ini yang dinukilkan oleh Asy-Syami di dalam Subulul Huda war Rasyad. Kalau kita lihat beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abi Syaibah, Ishaq Ibn Rahawih dalam musnadnya, Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dari Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Jadi dikatakan itu adalah binaan yang ke-5 dan ke-6, atau maksudnya setelah kewafatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berlakunya binaan yang berikutnya, maksudnya tajdid, kita kata pembaharuan, ataupun kita kata dibina semula, ataupun dibina semula, diperbaiki dan sebagainya. Iaitulah yang dipelopori oleh mereka yang disebut sebagai golongan Amaliq. Amaliq ni antara kita kata salah satu Arab yang suku kita kata Gasak, ataupun Arab kita kata Arab Badui yang menguasai kawasan Jazirah Arab sebelum kita kata sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi, maksudnya sebelum zaman Nabi Ibrahim. Amaliqah, disebut Amaliqah. Dan Jurhum, yang Jurhum ni suku dari Yaman. Baik.
Yang ketujuh, imarah yang ketujuh iaitulah imarah binaan dan juga pengimarahan yang dilakukan oleh Datuk Nabi SAW, iaitulah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab, yang ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Az-Zubair bin Bakkar dalam kitabnya An-Nasab, dan juga dijazamkan oleh Ibn Ishaq Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Jadi itu yang ke-7. Yang ke-8 ialah Imarah Quraisy. Imarah Quraisy iaitulah binaan yang diperbaharui, binaan Kaabah itu, Baitullah, di bawah pemerintahan Quraisy, iaitulah ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. 35 tahun. Baik, kemudian ada lagi kalau kita lihat imarah yang berlaku pada yang ke-9, iaitulah pada zaman Abdullah ibn Zubair. Kemudian yang ke-10 iaitulah pada zaman Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, di bawah perintah dan dikri daripada Abdul Malik bin Marwan, iaitulah Khalifah Al-Umawi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Baik, ada 10, maksudnya ada 10 pembinaan, bahkan 11, yang kita kata yang 11 iaitulah yang di pembinaan yang dilakukan oleh Sultan Murad Khan Al-Uthmani. Itulah lebih kurang pada tahun 1230 Hijrah, 1040 Hijrah, 1040 Hijrah, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Ali Ibn Alan di dalam Ikhbarul Kiram bi Akhbaril Masjidil Haram. Baik, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Ibn Muhammad Al-Makki. Baik, jadi ke-11 peringkat ataupun fasa pembinaan Kaabah ini, kita nak fokus pada hari ini. Ibrah sirah kita adalah pada imarah yang ketiga, fasa yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan juga ke-8. Kerana ada kaitan dengan apa tajuk yang kita nak bahaskan pada pagi ini. Baik, kemudian kita nak lihat kita dah lihat tadi, kita dah bacakan ayat Al-Quran kenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perintah supaya Nabi Ibrahim AS membina Kaabah di Mekah, dan ketika itu kalau kita lihat tidak ada apa-apa tanaman dan juga manusia yang ada di situ. Wadi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Itu kalau kita tengok dalam ayat yang lain kan, ayat dalam baik, kalau kita tengok dalam surah Ibrahim, Allah Taala sebut dalam surah Ibrahim ayat 37. Ini juga doa yang dinukilkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Baik, kalau kita lihat sebelum doa tersebut, sebelum ayat yang 37 tu, ayat yang ke-35, masih lagi doa Nabi Ibrahim AS. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, rabbi ja'al hadzal balada aminan, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, merujuk kepada Mekah, aminan, yakni aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhilah aku dan anak keturunanku, anak-anakku, an na'budal asnam, dari kami menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan juga anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya innahunna adlalna kathiran minan nas, yakni berhala-berhala yang mereka sembah itu telah menyesatkan ramai di kalangan manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya dia di kalangan
di kalangan aku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan juga Maha Mengasihani. Baik, kemudian barulah datang doa Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Baik, itu satu doa kita kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim. Jadi kalau kita lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah doa yang datang dari hati yang tulus, dari seorang Khalilullah, iaitulah kekasih Allah yang telah mencapai tingkatan khullah, iaitulah tingkatan kecintaan yang tertinggi, yang kita kata yang infinity, yang tertinggi. Sebab itulah jika kita lihat doa yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum kita nak bincangkan Nabi SAW, bila Nabi kata ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah doa bapaku Ibrahim. So kita nak lihat dulu apakah ciri-ciri penutur doa tersebut, iaitulah siapakah yang mengungkapkan doa, apakah sifat manusia yang mengungkapkan doa sehingga mustajabnya doanya itu, sehingga Allah Ta'ala melahirkan dari keturunan zuriat keturunannya seorang Nabi yang merupakan sebaik-baik Nabi dan juga sebaik-baik makhluk di atas muka bumi ini yang Allah pernah ciptakan sebagai penutup bagi Nabi dan Rasul. Siapa dia kalau bukan Nabi dan bapa kita Ibrahim alaihissalam. So, Allah Ta'ala sebutkan antara sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Antaranya dalam surah An-Nahl ayat 120 hingga 121. Allah Ta'ala kata apa? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah ummah. Qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Qanitan lillah, seorang yang tunduk dan patuh, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, lurus, iaitulah lurus tauhidnya, lurus akidahnya. Tidak condong sedikit pun tidak condong kepada kesyirikan dan juga kaum musyrikin. Itu yang dimaksudkan dengan hanifan. Sebab Allah kata apa? Walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Dia tidak termasuk di kalangan kaum musyrikin. Jadi itu antara sifat Nabi Ibrahim yang kita perlu highlightkan, kita perlu tekankan. Kenapa doa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah mustajabkan? Kerana inilah sifat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kana ummatan. Dikatakan dalam sebahagian riwayat tafsir disebut Nabi Ibrahim ni ummatan ay jama'atan. Dia adalah satu jamaah. Walau maksudnya apa? Kerana ketika itu Nabi Ibrahim sahaja yang beriman kepada Allah, adapun kaumnya, keseluruhan kaumnya, kesemuanya mensyirikkan Allah, kesemuanya kufur kepada Allah, termasuklah bapaknya sendiri. So sebab itu Allah Ta'ala isytiharkan Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan. Dalam sebahagian tafsir disebutkan apa? Kerana Nabi Ibrahim satu-satunya hamba Allah ketika itu, di zamannya, ketika awal pengutusan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau satu-satunya hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, sedangkan kaumnya kesemuanya mensyirikkan Allah dan terjebak di dalam kekufuran. Qanitan lillah, dan dia sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, ay la yamilu 'ani syirk. La yamilu 'ani syirk. Tidak condong sedikit pun kepada kesyirikan. Apatah lagi nak menjadi orang yang syirik. Walam yaku minal musyrikin. Subhanallah. Jadi inilah sifat Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala sebutkan. Dan kalau kita lihat apa yang disebutkan dengan apa? Ayat ini Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim. Dalam sebahagian riwayat kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah,
Fahadhihi arba'atu anwa'i min ath-thana'. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika membahaskan ayat ini, beliau mengatakan 4 pujian yang Allah puji Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitulah yang Allah mulakan dengan apa? Dengan Allah menyebut dan memujinya Nabi Ibrahim ini adalah ummah. Yang dimaksudkan dengan ummah al-qudwah alladhi yu'tamma bih. Contoh teladan yang diikuti, yang dicontohi. Itu dimaksudkan dengan ummah. Baik. Jadi kalau kita lihat apa maksud ummah dan apa beza antara ummah dengan imam? Ummah dengan imam. Kenapa tak disebutkan di sini imam? Inna Ibrahim kana imaman, kana imaman, tapi disebut ummah. Kerana kalau kita tengok maksud ummah alladhi yu'tamma bih, al-qudwah alladhi yu'tamma bih. Jadi kalau kita kata dia adalah contoh teladan yang diikuti, maksudnya imam lah, kan, imam. Tetapi kenapa tak digunakan lafaz imam di sini tetapi digunakan ummah? Walhal maknanya lebih kurang sama. Kerana ada perbezaan antara lafaz ummah dan juga imam. Yang pertama, bila disebut imam, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا ومنه سمي الطريق إماما. Imam ini adalah setiap sesuatu yang dicontohi, sama ada dengan niat dan tujuan atau sama ada di perasaan atau tidak, maka dia maksudnya dia lebih umum. Tak kira sama ada dia tahu dia diikuti atau tidak, maka dia disebut sebagai imam. Sebab itu kalau dalam solat, kalau kita tak tahu ada maksudnya kita ada orang yang jadi yang bermakmumkan kita, kita tak tahu pada awalnya, maka sah imam, kan, sah untuk jadi imam tu. Maksudnya sah imam, sah untuk menjadi imam walaupun kita tak niat, kan. Setelah kita sama ada awal makmum yang datang tu berimamkan kita, tetapi apa, kita tak sedar pada awal. Kemudian setelah itu baru kita sedar, maka sah, dinamakan sebagai imam walaupun dia tak ada niat. Dia tak ada niat, dia tak sedar pun dia nak jadi imam. Tiba-tiba ada orang datang belakang dia solat, berimamkan dia, so jadi makmum, kan, ataupun datang sebelah dia, kan. Baik. Jadi itu maksud imam. Sama ada dia sedar atau tak sedar, sama ada dia berniat atau tak. Adapun ummah ni dia ada makna yang lebih. Ummah ni dia ada makna yang lebih. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ummah alladhi jama'a sifatil kamal minal ilmi wal amal. Ummah maksudnya seseorang yang bersifat dengan ummah ini, dia menghimpunkan sifat-sifat kesempurnaan, iaitulah apa? Sifat ilmu dan juga amalan. Maksudnya disebutkan ummah, Ibrahim ini disebutkan ummah, iaitulah kerana Nabi Ibrahim alaihissalam pada zamannya, beliau sahajalah yang menghimpunkan sifat sempurna, iaitulah antara ilmu dan amal. Sehingga dikatakan dialah satu-satunya hamba Allah yang ketika itu yang hanya mentauhidkan Allah. Adapun kaumnya, termasuklah bapaknya sendiri, Azar, semuanya mensyirikkan Allah, terjebak di dalam kesyirikan. Sebab itu dikatakan ummah di sini lebih maknanya itu lebih berbanding imam. So bila kita kata inna Ibrahim kana ummatan, maksud ummah di situ kita kata apa? Al-qudwah alladhi yu'tamma bihi. Al-qudwah alladhi yu'tammu bihi. Contoh teladan yang diikuti, yang berhak untuk diikuti kerana dia menghimpunkan sifat-sifat kesempurnaan, iaitulah ilmu dan juga amalan. Baik. Kemudian pujian Allah yang kedua, qanitan lillah. Al-qunut, qanitan daripada al-qunut. Baik, ditafsirkan dengan apa? Dawamut ta'ah, iaitulah apa? Sifat berterusan dalam ketaatan. Itu yang dimaksudkan dengan qanitan lillah, ai ad-dawamu fit ta'ah, yakni berterusannya seseorang dalam ketaatan, dalam mentaati Allah. Baik, kemudian yang ketiga tadi,
Pujian yang ketiga, Allah Ta'ala puji Nabi Ibrahim AS. Hanifan. Hanifan, yakni al-hanif al-muqbilu ala Allah. Al-hanif al-muqbilu ala Allah. Wa yulzimu hadha al-ma'na mailuhu amma siwa. So yang kita sebut makna makna apa? Hanif. Maksudnya dia tidak condong sedikit pun kepada selain Allah, tidak condong sedikit pun kepada kesyirikan. Itu makna lazim. Makna lazim. Tapi makna asalnya al-muqbilu ala Allah, yang menghadapkan diri kepada Allah. Maksudnya yang menghadapkan jiwa dan raganya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lazimnya mailuhu amma siwah. Lazim daripada makna al-hanif al-muqbilu ala Allah, iaitulah menghadapkan jiwa dan raganya kepada Allah. Lazim bagi makna ini adalah apa? Al-mailu amma siwah, iaitu dia condong berpaling, condong tidak, maksudnya menjauhkan diri dan tidak condong sedikit pun kepada selain Allah. Itu yang disebutkan sebagai hanifan. Kemudian pujian yang keempat, Allah Ta'ala sebut apa? Syakiran li an'umih. Syakiran li an'umih, kerana Nabi Ibrahim ini dia apa? Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Sebab itu kalau kita tengok balik, ini antara apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah berkenaan dengan penjelasan berkenaan dengan pujian Allah kepada Nabi Ibrahim AS di dalam surah An-Nahl tadi. Baik. Kemudian kalau kita lihat dakwah Nabi Ibrahim AS, perkembangan Nabi Ibrahim AS ketika mudanya. Nabi Ibrahim AS, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaganya daripada segala bentuk perkara yang boleh merosakkan fitrahnya. So Nabi Ibrahim AS tidak pernah terjebak di dalam kesyirikan. Hatta ketika kecilnya, kalau kita lihat bentuk penjagaan Allah, ismatullah, bentuk penjagaan Allah, bagaimana Nabi Ibrahim AS dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kecil lagi. Antaranya apa yang diriwayatkan di dalam sebahagian riwayat, kalau kita lihat, antaranya Nabi Ibrahim AS ketika masih kecil, macam mana bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita sedia maklum bapa Nabi Ibrahim, Azar, adalah penyembah berhala. Bahkan dia adalah apa? Najjaran. Najjaran maksudnya tukang kayu dan tukang ukir berhala. So pekerjaan bapa Nabi Ibrahim Azar. Dan dia membuat berhala-berhala. Dan kadang-kadang ketika Nabi Ibrahim masih kecil, Azar ini, bapaknya akan bagi dekat anaknya ni berhala-berhala yang dia dah ukir, yang dia dah buat, disuruh tolong pergi jual. Suruh tolong pergi jual. So Nabi Ibrahim keluar bawa patung berhala yang diukir oleh Azar, bapaknya sendiri ni, bawa ke pasar. Lalu apa Nabi Ibrahim kata? Fayunadi bin nas. Lalu Nabi Ibrahim menyeru. Ketika itu masih kecil lagi. Nabi Ibrahim AS masih kecil. Dia kata apa? Man yashtari ma yadurru wa la yanfa'. Man yashtari ma yadurru wa la yanfa'. Man yashtari ma yadurru wa la yanfa'. Dipegang berhala tu. Nabi Ibrahim pegang berhala yang bapak dia buat. Bapak dia suruh pergi meniaga jual berhala, patung berhala tu. So Nabi Ibrahim buat apa? Nabi Ibrahim kata, man yashtari ma yadur wa la yanfa'. Siapa yang nak beli? Siapa yang nak beli apa? Benda yang tak boleh bagi mudarat, yang tak boleh bagi manfaat ni. Siapa yang nak beli ni? Siapa nak beli patung yang tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat? Dan kadang-kadang Nabi Ibrahim akan bawa patung berhala yang bapak dia buat itu, yang bapak dia suruh pesan dekat dia pergi jual dekat pasar. Dia bawa, dia pergi dekat air, kemudian dia akan tenggelamkan kepala berhala. Berhala yang diukir dan dibuat oleh bapaknya sendiri itu ke dalam air. Kemudian dia kata ishribi, ataupun ishrabi. Ishrabi, minum, disuruh minum. Sebagai satu bentuk apa? Kalau kita tengok, sebagai satu bentuk ejekan. Maksudnya daripada kecil lagi Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala telah campakkan rasa tidak suka terhadap berhala-berhala yang diukir dan dibuat oleh bapaknya sendiri, Azar. So itu antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Baik. Kemudian kalau kita lihat, itu antara bagaimana Allah Ta'ala menjaga Nabi Ibrahim AS. Itu yang dimaksudkan dengan hanifan. Hanifan al-muqbilu ala Allah, yani lazimuhu al-mailu amma siwah. Iaitulah dia, Nabi Ibrahim ni dia, Allah Ta'ala bagikan hatinya itu sentiasa menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jiwa dan raganya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia berpaling dari dia tidak condong sedikit pun terhadap kesyirikan. Baik. Jadi itu antara sifat-sifat Nabi Ibrahim AS. Bagaimana kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga dan pelihara beliau, sehinggalah beliau berdakwah menyeru kepada kaumnya. Kemudian pelbagai mihnah dan juga tribulasi yang terpaksa ditanggung oleh Nabi Ibrahim AS ketika berdakwah kepada kaumnya yang mensyirikkan Allah. Dan kita dapat lihat bagaimana di dalam surah As-Saffat, bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada bapaknya sendiri Azar, dan bagaimana ancaman-ancaman yang beliau terima dari kaumnya, bagaimana mereka cuba untuk membunuh Nabi Ibrahim AS dengan mencampakkan Nabi Ibrahim menggunakan lestik yang besar untuk dimasukkan ke dalam api yang mereka hidupkan dengan besar sekali. Iaitulah apa, kalau kita lihat, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan hambanya dan juga khalilnya, rasulnya Nabi Ibrahim AS, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada api, jadilah sejuk, kuni bardan, jadilah sejuk, wa salaman ala Ibrahim, dan sejahtera ke atas Ibrahim. Baik, jadi kalau kita lihat, itulah antara dakwah Nabi Ibrahim AS, iaitulah mengajak kepada tauhid dan juga menjauhkan diri daripada kesyirikan. Dan itulah umdah asas dakwah Nabi Ibrahim AS, yang sama seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Ditegaskan lagi Nabi Ibrahim pada zaman Nabi Ibrahim AS akan dakwah beliau, dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat ayat yang kita bincangkan tadi dalam surah Al-Baqarah, Nabi Ibrahim AS mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah memohon doa supaya Allah menerima amalannya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, supaya menerima amalan ibadat yang dilakukan oleh baginda AS dengan anaknya Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina. Kemudian Nabi Ibrahim minta lagi penambahan supaya dijadikan baginda dan juga anaknya Ismail sebagai muslimat, mereka yang Islam. Maksud Islam di sini adalah apa? Al-inqiyadu billah ataupun al-istislam lillah bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu yang ditakrifkan dengan Islam, iaitulah apa? Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu taala ataupun tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu taala dengan mentaati perintah Allah dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan juga berlepas diri daripada kesyirikan dan juga ahlinya. Jadi itulah Islam yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS ketika berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. So itu yang dimaksudkan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail minta supaya Allah jadikan kedua mereka sebagai Islam. Maksud Islam di situ iaitulah istislam lillah bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan juga tunduk dan patuh dengan mentaati perintah Allah SWT, dan juga berlepas diri daripada kesyirikan dan juga ahlinya. Kemudian Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, mereka mengetahui bahawasanya legasi mereka ini perlu diteruskan. Kerana itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Supaya bumi ini terus dimakmurkan dengan tauhid, supaya di atas muka bumi ini diimarahkan dengan tauhid. Kerana itulah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta khalifah di atas muka bumi yang menggantikan antara satu generasi dengan satu generasi yang lain.
ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman dan berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Maksud khalifah iaitulah alladhi yakhlufu ba'duhum ba'dha, mereka yang manusia yang akan menggantikan antara satu sama lain, satu generasi dengan generasi yang berikutnya, generasi yang kemudian menggantikan generasi yang berikutnya. Kerana itu adalah sunnatullah. Kerana itu adalah sunnatullah dan juga perintah Allah ketika Allah Ta'ala menyebutkan tujuan penciptaan Adam itu adalah untuk menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Begitulah zuriat keturunannya yang akan menggantikan Adam AS. Jadi sebagaimana sunnatullah ini berterusan, maka Nabi Ibrahim AS juga mengambil sebab untuk supaya diteruskan legasi adanya khalifah yang menggantikan beliau untuk melaksanakan tauhid dan menegakkan tauhid, merealisasikan tauhid di atas muka bumi ini. Dan supaya tidak berlaku kerosakan dan kefasadan apabila berlakunya kesyirikan. Sebab itu kalau kita tengok dalam tafsir ayat qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bila malaikat tanya Allah Taala, adakah engkau nak jadikan di atas muka bumi ini mereka yang melakukan kerosakan, mereka yang menumpahkan darah, sedangkan kami memuji dan bertasbih memujimu sentiasa. Baik, sebahagian ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksudkan dengan kerosakan. Kalau kita lihat kerosakan itu, fasad yang berlaku adalah fasad di dalam akidah, kerosakan di dalam akidah, bukan hanya dibataskan dengan kerosakan alam sebagaimana yang difahami oleh sebahagian golongan yang menyeleweng dan juga golongan yang tidak memahami konteks ayat yang sebenarnya. Kerana kalau kita lihat kerana ayat-ayat yang sebelumnya, bila Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nas su'budu rabbakum, Allah Ta'ala perintahkan supaya menyembahnya semata-mata. Jadi tauhid adalah perintah Allah yang pertama. Ayat yang datang kemudian adalah nak menjelaskan dan nak merealisasikan tujuan utama. Allah Ta'ala memerintahkan manusia supaya menyembahnya. Sebab itu difahami daripada siak ayat bahawasanya kerosakan yang berlaku, yang dilakukan oleh jin sebelumnya, sebelum penciptaan Adam, yang merosakkan muka bumi ini adalah kesyirikan. Kesyirikanlah yang menyebabkan berlakunya kerosakan. Kesyirikanlah yang menyebabkan apa? Berlakunya penumpahan darah. Sebab itu kalau kita tengok balik, Allah Ta'ala sebut وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk mengabdikan diri kepada aku. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat berkenaan dengan apa? Doa. Allah Ta'ala perintahkan doa. Dalam wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kan? Dalam ayat dalam Al-A'raf ayat 56. Ayat 55 Allah Ta'ala cerita tentang doa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. So Allah kata, berdoalah memohon kepada Rabbmu, Rabb kalian, tadarruan wa khufyah, dengan penuh tadarru', dengan penuh khusyuk, dan juga dengan merendahkan ataupun dengan merendahkan suara kalian, ataupun khufyah ni maksudnya dengan apa? Dengan merendahkan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang ini melampaui batas dalam doa, ya, tidak fi doa. So sebab itu Nabi SAW dalam hadis riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebahagiannya dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Nabi SAW bagi tahu tentang akan ada di kalangan umatnya ini yang akan melampaui dalam doa, akan melampaui batas dalam perbuatan doa. Antaranya yang tidak, iaitulah mengangkat dan mengeraskan suara ketika berdoa. Itu antara satu bentuk yang tidak melampaui batas dalam doa.
Dan melampaui batas yang paling berbahaya sekali adalah kesyirikan, iaitulah syirik dalam doa. Sebab itulah syirik dalam doa adalah kita kata apa, perkara yang fasad, kerosakan yang paling besar di atas muka bumi, kerana dia adalah syirik. Sebab itu ayat 56 Allah kata apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sebab itu dalam ayat 56 Allah kata apa? Jangan, Allah larang, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi jangan kalian melakukan kerosakan di atas muka bumi ini setelah apa? Ianya telah diperbaiki. Yang setelah ianya diimarahkan dengan tauhid. Setelah ianya diimarahkan dengan tauhid, dengan ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berlakunya kesyirikan, maka itulah kerosakan, itulah kefasadan. Sebab itu konteks ayat dalam surah Al-A'raf ayat 56 dengan 55 ini menjelaskan apa yang berlaku kerosakan. Apakah bentuk kerosakan yang berlaku di atas muka bumi? Kerosakan yang pertama yang merosakkan muka bumi, yang menyebabkan manusia melakukan pertumpahan darah, adalah kerosakan dalam akidah. Kerosakan iaitulah mensyirikkan Allah, berpaling daripada tauhid, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam doa dan juga dalam ibadah secara umumnya. Baik. Jadi kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka untuk mengelakkan kefasadan itu, berulang kembali, kerana sunnatullah juga kefasadan itu akan berulang. Maksudnya kesyirikan itu akan berulang. Apa dalilnya? Kalau kita lihat ketika Nabi Adam alaihissalam, sebelum tu jin yang duduk di atas muka bumi. Kenapa malaikat kata jin ni melakukan kefasadan, kerosakan, menumpahkan darah? Kerana mereka mensyirikkan Allah. Syiriklah menyebabkan mereka menumpahkan darah. Syiriklah yang menyebabkan mereka menzalimi antara satu sama lain. Syiriklah yang menjadi punca bagi segala kefasadan dan segala kerosakan di atas muka bumi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang paling besar. So, bila Allah kata syirik ni adalah kezaliman yang paling besar, kita tak boleh dah nak kata ada lagi kezaliman yang lebih besar berbanding syirik. Kerana syirik adalah kezaliman yang paling besar, kerana ianya adalah perbuatan yang kita kata menentang hak Allah Subhanahu Wa Taala, menentang kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga membatalkan tujuan penciptaan manusia dan jin, supaya mereka mengimarahkan muka bumi ini dengan tauhid. Sebab itu kalau kita lihat balik, bila Nabi Ibrahim AS nampak sunnatullah ini akan berulang, sebagaimana kesyirikan berlaku pada zaman sebelum Adam AS, iaitulah ketika jin duduk di atas muka bumi, melakukan kerosakan disebabkan kesyirikan. Kemudian bila Adam AS diturunkan, sunnatullah akan berulang, benda tu akan sama berlaku. Ketika zaman Nabi Adam AS masih lagi belum berlaku kesyirikan, tetapi setelah beberapa generasi, setelah mereka mula meninggalkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Adam AS, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, bila Allah Ta'ala ajarkan Nabi Adam AS ke semua nama-nama, yang tentulah Allah Ta'ala ajarkan tauhidlah yang paling utama, kerana tauhid adalah apa? Adalah berkenaan dengan hak Allah. Baik, zuriat keturunan Nabi Adam AS terus berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh bapa mereka yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah tauhid. Sehinggalah apabila zaman berganti zaman, sehinggalah sampai pada zaman Nabi Nuh AS, yang dikatakan antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam AS asyaratu qurun, 10 kurun, yang mana kita kata usia manusia ketika itu lebih kurang 1000 tahun. Kerana Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun. So kita kata average usia manusia ketika itu adalah 1000 tahun. So maksudnya average usia maksimum 1000 tahun. Maksudnya 10 kurun, kita kata satu kurun tu 1000 lah. Tak boleh kita kata 100 pasal 100 ni yang kita, zaman kita. Tapi zaman Nabi Nuh AS 1000. Baik, kita kata kalau 1000 kali dengan 10. So itu kita boleh dapat takrib, gambaran kita kata ala takrib, untuk mendekatkan berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh AS. Kesyirikan yang mula berlaku di atas muka bumi adalah pada zaman Nabi Nuh AS, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Nuh.
dan juga dalam surah Hud, dalam surah Nuh. Jadi ketika apabila 5 orang soleh pada zaman Nabi Nuh AS, sebelum tu lagi, maksudnya zuriat keturunan Nabi Adam, mereka telah ghulu, melampau dalam memuja dan juga mengagungkan dan mentakdis 5 orang soleh yang disebut sebagai Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 orang soleh ini dijadikan berhala. Jadi Nabi Ibrahim AS, kalau kita lihat balik, dia adalah zuriat keturunan Nabi Nuh AS. Baik, jadi Nabi Ibrahim tahu bahawasanya apa yang berlaku kepada mereka yang hidup pada zaman Nabi Nuh AS, penyembahan berhala. Maka Nabi Ibrahim tahu bahawasanya hal tersebut akan berulang. Sebab itu dia minta apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu dalil dia. Sebab apa Nabi Ibrahim minta wajnubni wa baniya an na'budal asnam? Dalam surah yang kita bacakan dalam doa Nabi Ibrahim, dalam surah Ibrahim, jauhkan aku dan anak keturunanku daripada penyembahan berhala. Sebab apa Nabi Ibrahim ungkapkan doa tu? Sedangkan kita tahu Nabi Ibrahim dia mentauhidkan Allah. Dia telah lepas ujian-ujian Allah. Yang Allah uji dia dengan syariat-syariat dan kalimat-kalimat yang Allah uji dia, perintah-perintah yang Allah uji dia, dia telah lepas. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala telah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, yakni beberapa perintah dan juga syariat. Fa'atammahunna. Lalu Nabi Ibrahim telah menyempurnakan perintah Allah. Dia lepas ujian. Nabi Ibrahim lepas ujian. Tetapi kenapa Nabi Ibrahim AS berdoa minta dekat Allah supaya minta jauh? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim minta Allah Ta'ala jauhkan diri dia dan juga anak keturunannya daripada penyembahan berhala. Sedangkan Nabi Ibrahim, kita dah sebut, dia adalah Khalilullah. Dia adalah ummah hanifan qanitan lillah walam yakum minal musyrikin. Dia tak termasuk di kalangan musyrikin. Tetapi kenapa Nabi Ibrahim minta Allah Ta'ala lindung dirinya daripada penyembahan berhala? Itu soalan. Jawapannya kerana Nabi Ibrahim tahu bahawasanya sunnatullah akan terus berulang. Sebagaimana ketika zaman Nabi Nuh AS yang datang sebelum Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Nuh diutuskan untuk memperbetulkan semula penyelewengan akidah yang berlaku di kalangan umatnya. Maka demikian jugalah akan berlaku setiap zaman. Sebab itu Nabi Ibrahim minta ke Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sebab Nabi Ibrahim tahu bahawasanya untuk menjaga tauhid, untuk menjamin supaya ajaran tauhid yang dibawa oleh beliau dan diwarisi oleh beliau daripada Nabi Nuh alaihi salam, dan beliau nak mewariskan kepada zuriat keturunannya supaya pegang dengan ajaran tauhid ini, jangan menyeleweng sama sekali, tidaklah mampu untuk digalas melainkan melalui seorang rasul, melainkan daripada seorang rasul yang akan membacakan kitabullah, yang akan membacakan ayat-ayat Allah dan juga hikmah yang menyucikan mereka daripada kesyirikan, yang akan mentajdid semula iman mereka, yang akan memperbaharui iman mereka. Sebab itu Nabi Ibrahim doa, Rabbana wab'ath fihim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail minta Allah Ta'ala utuskan daripada penduduk Mekah, iaitulah yang kita kata yang dibina oleh Nabi Ibrahim, kota itu untuk dijadikan sebagai tempat tumpuan ibadat. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya utuskan di kalangan mereka ini, iaitulah seorang rasul yang membacakan kitab, yang mengajarkan mereka kitab dan juga hikmah, sunnah, dan juga menyucikan mereka. Baik, itulah kenapa Nabi Ibrahim berdoa dengan doa tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memustajabkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita lihat mustajabnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam ni dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mustajabnya doa Nabi Ibrahim ni dikatakan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sudah Allah Taala tuliskan di dalam kitab-kitab terdahulu, termaktub di dalam Taurat dan juga Injil, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah nabi akhir zaman. Sebab itu kalau kita tengok
Datuk Nabi, Datuk Nabi kita kata yang sampai atas daripada sebelum Adnan, sebelum Adnan, Ma'du Ibnu Adnan. Baik, dikatakan dia dalam jarak masa beliau. Sebab kalau kita tengok balik Datuk Nabi SAW ni, kalau tengok balik Ibnu Adnan, ini dalil nak menunjukkan bahawasanya maksudnya berkenaan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW ni sudah dikhabarkan oleh Allah maksudnya sebelum kelahiran Nabi SAW, seperti mana yang termaktub di dalam Taurat dan juga Injil. Bahkan sebelum itu lagi sudah ada khabar bahawasanya kalau kita lihat zaman Bukhtunassar, ketika Bukhtunassar menjajah dan menyerang Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi telah ditindas ketika itu, dan itu dalam lebih kurang 500 tahun selepas ataupun sebelum Masihi, 500 tahun sebelum Masihi. Maksudnya dikatakan ketika itu adalah Datuk Nabi Ma'd Ibn Adnan ni ketika itu usianya 12 tahun lebih kurang, 12 tahun. So Allah Ta'ala jaga Datuk Nabi ni, nak bagi tahu macam mana. Dikatakan Ahlul Kitab ketika itu mereka suruh jaga, dan mereka telah simpan nasab Ma'ad Ibn Adnan ni. Ma'ad Ibn Adnan ni nasabnya sampai kepada Ibrahim. So dia orang dah jaga nasab Datuk Nabi ni, supaya dijaga dia ni, supaya dia tidak diapa-apakan. So itu antara kalau kita tengok yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah, itu bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So di situ kalau kita tengok balik, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata ana da'watu abi Ibrahim, aku adalah doa bapakku Ibrahim, maka itulah yang dimaksudkan, iaitu berkenaan dengan bisyarah, khabar gembira akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan meneruskan legasi Nabi Ibrahim. So kita kena faham di sini, pewarisan yang berlaku di sini bukanlah pewarisan kerajaan, bukan pewarisan keturunan semata-mata, bukan pewarisan dari sudut pemerintahan, tetapi pewarisan dari sudut nubuwah, risalah, nubuwah. Kerana nabi-nabi tidak mewarisi, nabi-nabi tidak mewariskan dengan keturunan, dan tidak mewariskan dengan harta benda, dan tidak mewariskan dengan kerajaan. Sebab itu sabit di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang adakah Nabi SAW ni mewariskan harta, adakah dia mewariskan harta, meninggalkan harta benda, jawapannya tidak. Kerana para nabi tidak mewariskan harta benda. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Nabi-nabi tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Dan itulah yang dimaksudkan dengan pewarisan di sini. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarisi ilmu Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitulah tentang tauhid, iaitulah risalah tauhid, iaitulah risalah dakwah yang tertinggi, yang itulah yang menjadi umdah, asas dakwah nabi-nabi dan rasul. Sebab itu kita kena faham, setengah di kalangan umat Islam mereka mengabaikan umdah, iaitu asas ataupun inti dakwah Nabi Ibrahim ini. Apa seruan Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebab itu tanggungjawab kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk meneliti semula kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke Jaziratul Arab, ke semenanjung tanah Arab, kemudian diutuskan juga kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, sama ada jin dan manusia, sama ada apa sahaja bangsa sekalipun, maka Nabi Muhammad ini diutuskan kepada an-nasi kafah, kepada manusia seluruhnya. Sebab itu kita kena teliti apa yang dimaksudkan dengan bila Nabi Ibrahim AS minta Allah Ta'ala utuskan seorang Rasul, kemudian Allah mustajabkan. Sebab itu kita kena tinjau dari sudut sejarah. Jika kita lihat
sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena lihat sejarah Arab. Kita kena teliti balik, kita kena diajarkan semula sejarah Arab, sejarah bangsa Arab, supaya kita tahu dengan terperinci kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Dan apakah signifikan doa Nabi Ibrahim tadi? Atau yang kita katakan wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Apa signifikan Nabi Ibrahim doa macam tu? Minta supaya apa? Diutuskan rasul. Kenapa sangat penting? Kita dapat nampak kepentingan doa Nabi Ibrahim tadi adalah bila kita meneliti dan meninjau semula sejarah penyelewengan bangsa Arab. Sejarah penyelewengan bangsa Arab. So itu yang kalau kita tengok balik, itu yang difahami oleh salafus salih, antaranya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab itu Ibn Abbas bila dibaca surah Al-A'raf, dia kata kalau kamu nak tengok betapa bobroknya bangsa Arab, betapa jahilnya bangsa Arab, betapa teruknya penyelewengan bangsa Arab sebelum pengutusan Nabi Muhammad, sebelum Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad, maka bacalah surah Al-A'raf ayat yang maksudnya atas pada 130 atau 140. Bacalah tu Ibn Abbas. Maksud kalau kita nak tahu macam mana syiriknya bangsa Arab, macam mana teruknya bangsa Arab sehingga Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah dan telitilah dalam surah Al-A'raf, itulah ayat apa yang atas daripada 130 ataupun ayat 140 sehingga 140 lebih kurang. Dan sebelum tu ayat masih dalam konteks membatalkan syirik. Sebab itu surah Al-A'raf ni antara surah yang kita kata tujuannya adalah untuk membatalkan kesyirikan dan menegakkan hujah tauhid. Baik. Itu contoh. Sebab itu kalau kita tengok balik, kita tak boleh nak faham lagi dengan detail, melainkan kita kena tahu apa itu yang disebut sebagai jahiliyah. Sebab itu sabit daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Tunqadul ura al-Islam urwatan. Urwah. Idza nasha'at fihi atau idza nasha'at fiha qaumun la ya'rifil jahiliyah. Maksudnya ikatan Islam ini akan terurai sedikit demi sedikit, ikatan demi ikatan, apabila berlakunya di dalam umat Islam itu adanya orang yang tak mengetahui tentang jahiliyah, yang dia tak tahu tentang keburukan, dia tak tahu tentang kesyirikan, dia tak tahu tentang jahiliyah. Maka itu yang menyebabkan huraian dan juga ikatan Islam itu akan terurai sedikit demi sedikit. Maksudnya akhir sekali orang tak tahu dah tauhid dengan syirik itu bezanya apa. Dan zaman kita ni kita dapat lihat ada orang yang dia tak boleh beza antara syirik dengan tauhid. Itu realiti yang kita kena terima. Ada orang yang dia masih lagi tak boleh, dia tak berani nak kata orang yang jelas-jelas buat syirik akbar, orang yang jelas-jelas minta dekat selain Allah, dia tak berani nak kata musyrik. Dia tak berani nak kata benda tu syirik. Oh, takut. Dia kata, kononnya dia kata takut kita tuduh orang kafir. Sedangkan benda yang jelas minad din ma'lumu bid darurah minad din, apa yang sudah termaklum dengan secara darurat, secara yakin, secara pasti bahawasanya perbuatan memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Siapa yang baca Al-Quran, siapa yang baca surah Al-A'raf dan faham, dia takkan ada rasa ragu-ragu tentang perbuatan mohon kepada selain Allah, memohon kepada wali, memohon kepada nabi, meminta syafaat daripada selain Allah, itu adalah perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Dan pelakunya adalah musyrik. Dan kita kata tidak ada istilah ditegakkan hujah kerana itu termasuk minal din minal ma'lum al-ma'lumu minad din bid darurah. Macam kita kata orang tolak kewajipan solat, apa hukum dia? Apa hukum orang tak mau terima solat? Dia kata solat tak wajib, hukum dia kafir. Tak kira dia tertegak hujah atau tak, dia kafir. Sebab apa? Sebab dia ma'lum minad din minad darurah.
minad din bil ma'lum bil darurah minad din. Termasuk daripada perkara yang termaklum di dalam agama ni yang darurat. Yang maksudnya yang maksud darurat di sini yang daruri, yang pas, yang semua orang tahu. Semua orang tahu solat tu wajib. Tiba-tiba dia kata solat tak wajib, kafir. Bayangkan kalau orang menolak kewajipan solat boleh jatuh kafir. Tiba-tiba orang yang menolak tauhid, orang yang mengatakan syirik tu tauhid, dia kata minta dekat kubur ni tauhid pula. Ataupun dia kata orang yang minta dekat wali, orang yang minta perantara wali pula dia kata tauhid. Ni wasilah tawassul. Ini dia kata tak syirik. Ini pula tiba-tiba dia kata Islam. Mana boleh? Lebih jelas lah sebab tauhid lagi jelas. Bahkan tauhid tu asas. Tauhid tu asas. Kalau tak ada tauhid, tak sah solat. Kalau tak ada tauhid, tak sah solat, tak sah puasa, tak sah sedekah kita. Kalau kita tak mentauhidkan Allah. Sebab itu ini antara perkara yang kita kena perhatikan. Kita kena muhasabah diri. Terutamanya pada bulan Ramadan ini. Kita risau dan bimbang, takut puasa kita tidak sah kerana kita tauhid kita tak betul, akidah kita tak benar. Kerana kita tak mempraktikkan Islam, iaitulah Islam yang pada asalnya yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi dan rasul, termasuklah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah al-istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh dengan ketaatan, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan ahlinya. Berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya itu yang kurang orang nak buat sekarang. Sebab apa? Sebab ada syubhat yang banyak. Sebab jauhnya mereka daripada tauhid yang benar. Sebab itu kita kena faham bila berlaku penyelewengan di dalam bangsa Arab, khususnya di dalam umat Islam. Bila berlaku pada yang maksudnya pada bangsa Arab, kerana Islam itu diturunkan di sana, dan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana, dan kita kena tahu. Sebab itu ulama bahaskan yang mula menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan ajaran yang diwarisi oleh Nabi Ismail alaihissalam, iaitulah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Amr ibn Amir ibn Luhai al-Khuzai, tokoh daripada suku Khuza'ah yang telah membawa penyembahan berhala di Jaziratul Arab. Dialah yang mengubah ajaran Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Dia telah melakukan bid'ah di dalam ajaran Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan melakukan perkara-perkara yang tak diperintahkan dalam syariat Nabi Ibrahim, dan dia telah merosakkan ajaran Nabi Ibrahim dengan apa? Mendatangkan penyembahan budaya dan apa kita kata budaya penyembahan berhala di dalam ajaran dalam bangsa Arab. Itu ada dibahaskan oleh para ulama di dalam kitab tarikh. Sebab itu kalau kita lihat, kita kena faham macam mana dia boleh ubah ajaran Nabi Ibrahim ni, disebabkan oleh pangkat dan jawatan yang dipegang. Kerana dia adalah sayyidu qaum, dia adalah pemimpin bagi bangsa Arab ketika itu, ketika suku Khuza'ah memerintah Mekah. Maksudnya ni kita kata fasa selepas kewafatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kewafatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bila bangsa Arab makin meninggalkan ilmu, meninggalkan tauhid, mereka kita kata terpedaya dengan dunia, terpedaya dengan perniagaan, terpedaya dengan nikmat dunia yang Allah Ta'ala pemudahkan bagi mereka. Mereka ada segala-galanya, lalu menyebabkan mereka meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim AS, meninggalkan ilmu, meninggalkan tauhid, sehingga berlakunya apa? Kejahilan dan berlakunya penyelewengan dalam ajaran Nabi Ibrahim AS yang dipelopori oleh Amr ibnu Amir ibnu Luhai al-Khuzai, al-Khuzai. Dan ketika itu suku Khuza'ah ini memerintah Mekah. Kalau lihat, mereka antara pemerintah yang memerintah Mekah lebih kurang 300 tahun ataupun 500 tahun. So sebab itu dia, kenapa kalau kita tengok balik zaman Quraisy tu, penyembahan berhala ni menjadi lagi kuat. Maksudnya sebab dia dah sebati. Dan ketika itulah Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad. Ketika jahiliyah telah bermaharajalela, kesyirikan telah dianggap sebagai agama. Sebab ketika itu mereka anggap syirik ni agama. Sebab itu mereka pegang dengan ajaran tersebut. Iaitulah apa? Mereka mensyirikkan Allah di dalam ibadat. Mereka mensyirikkan ibadat kepada Allah.
Sebab itu apa yang berlaku ketika itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan selainnya, bahwasanya Nabi sebut dalam keadaan sedemikian, Allah Taala melihat, innallaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum ajamahum wa arabahum illa baqaya min ahli al-kitab. Maka ketika kejahilan bermaharajalela, kesyirikan itu dianggap sebagai normal, dianggap sebagai makruf, maka ketika itu Allah SWT melihat penduduk muka bumi, lalu Allah murka ke semua mereka. Famaqatahum ay abghadahum, Allah murka, Allah marah semua, sama ada Arabnya ataupun Ajamnya. Kenapa? Kerana mereka telah kita kata sebati dengan kesyirikan. Mereka telah tenggelam di dalam kesyirikan dan kejahilan. Sebab itu Allah kata apa? Allah marah mereka, Allah murka semuanya, Arab ataupun Ajam. Ajam pun lagi syirik lah. Arab pun dah terjebak dalam syirik, sebab mereka dah ubah ajaran Nabi Ibrahim dan mereka buat bid'ah. Kecuali Allah Ta'ala kata, Allah tak murka illa baqaya min ahlil kitab, kecuali saki-baki di kalangan ahlul kitab, termasuklah hunafa, termasuklah Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad SAW sebelum diutus jadi Rasul, Allah jaga dia, Allah jaga tauhid dia. Macam Nabi Ibrahim. Dari kecil Nabi Muhammad SAW tak pernah sedikit pun condong kepada kesyirikan kaum dia. Dalilnya dalam sebahagian riwayat, antaranya riwayat dari Zaid ibnu Harithah, iaitulah ketika sebelum pengutusan Nabi, sebelum Nabi jadi Nabi, sebelum Nabi jadi Rasul, ketika Zaid ibnu Harithah bertawaf dengan Nabi SAW di Kaabah, kemudian kebiasaan orang musyrikin ketika itu, mereka akan bertabaruk, mereka akan sentuh berhala, tabaruklah, ambil berkat. Kemudian Nabi SAW tengok Zaid bin Harithah ketika itu masih kecil, dia hanya tengok orang semua buat sentuh, dia pun sentuh juga. Lalu Nabi marah dia, Nabi kata la tamassahu, jangan sentuh. Nabi kata, so menunjukkan Allah jaga Nabi Muhammad SAW. Dia sikit pun tak condong kepada bentuk-bentuk kesyirikan, khurafat apa semua yang berlaku pada zaman dia. La tamassahu. Kemudian Zaid ni disentuh lagi sekali, sebab dia budak lagi waktu tu, dia nak tengok Nabi Muhammad nak kata apa. Nabi kata la tamassahu alam tunha, jangan sentuh. Nabi kata, bukankah aku dah larang tadi? So, menunjukkan Nabi Muhammad SAW, Allah jaga fitrah dia, so dia tak terjebak, tak sedikit pun tak condong kepada kesyirikan kaum dia. So itu maksud dia. Maksudnya ana da'watu Abi Ibrahim bukan semata-mata doa Nabi Ibrahim supaya dapat zuriat keturunan anaknya yang bernama Muhammad, tetapi dapat zuriat keturunan yang akan meneruskan legasi dia, yang akan memperjuangkan semula tauhid yang telah ditinggalkan oleh kaumnya. Karena itulah sunnatullah. Setiap kali berlakunya kesyirikan, setiap kali bertambahnya kejahilan dan berlakunya tersebarnya kesyirikan dalam sebuah masyarakat, dalam sesuatu kaum, maka Allah SWT tidak akan membiarkan semuanya sesat. Allah akan utuskan Rasul untuk menegakkan hujah. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan itu merealisasikan doa bapaknya, datuknya Nabi Ibrahim AS, ana da'watu Abi Ibrahim. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ketika mula berdakwah kepada tauhid, maka itulah bentuk realisasi yang paling sempurna. Allah Ta'ala telah merealisasikan dan memustajabkan doa bapaknya Nabi Ibrahim AS. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyeru dengan seruan Nabi Ibrahim. Sebab itulah Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW supaya mengikuti ajaran Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim, ikutlah millah Ibrahim, ikutlah ajaran ini, iaitulah tauhid yang murni. Dan itulah ajaran Nabi Ibrahim AS yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itulah Islam. Itulah Islam. Sebab itu kalau kita lihat balik, kita akan tengok bagaimana penyelewengan yang berlaku, dan apa faedah yang paling penting bila kita sebut tentang ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah doa bapakku Ibrahim. Sebelum kita tamatkan kuliah kita ini, apa faedah yang paling penting
yang kita boleh dapat daripada perkataan Nabi SAW, aku adalah doa bapa aku Ibrahim. Faedah yang paling penting adalah kita kena tahu, untuk merealisasikan doa Nabi Ibrahim ke atas Nabi Muhammad SAW, yang ianya sudah terrealisasi dengan kewafatan Nabi Muhammad. Tetapi kita kena ingat, sunnatullah ini berulang. Cuma yang membezakannya adalah watak. Cuma yang membezakannya adalah tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi dah Rasul. Maksudnya sunnatullah ini akan berulang. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain Nabi bagi tahu bahawasanya akhir zaman umatnya ini akan ada di kalangan umatnya yang akan melakukan kesyirikan, akan ada umatnya yang akan menyembah berhala-berhala. Yang kita lihat hari ini memang berlaku penyembahan terhadap kubur-kuburan. Kerana kalau kita tengok dalam tafsir surah Al-A'raf, kita jangan ingat orang Arab ni disyirik sebab dia buat patung berhala saja. Tak. Kerana dia buat makam. Dan makam tu akan, maksudnya di Mekah itu saja ada beberapa makam asalnya. Makam ni maksudnya sama ada mereka membuat bilik ataupun membuat, dipanggil makam ni maksudnya binaan yang mereka iktiqad binaan itu dengan berhala-berhala tertentu, ataupun mereka iktiqad dengan kelebihan tertentu. Dan setiap makam itu ada sadanah. Ada sadanah, ada penjaganya, dan akan dilakukan ritual-ritual penyembelihan dan juga disapukan dengan darah dan sebagainya, diminta dan sebagainya di situ. So kita kalau nak tahu dengan lebih jelas, boleh tengok tafsir ulama pada ayat dalam surah Al-A'raf. Ayat 130 hingga 120 atau 130, 140 ke atas. Yang kata Ibn Abbas, siapa yang nak tahu kejahilan orang Arab, tengok dalam surah Al-A'raf. Sebab kalau tengok balik, bukan, kita jangan faham hanya semata-mata berhala, patung. Tak. Makam-makam yang dibina, yang ditujukan di situ, ibadat-ibadat, doa, pengharapan, rasa takut, rasa kecintaan dialihkan kepada makam-makam tersebut. Dan setiap makam itu ada sadana. Kalau zaman sekarang ni makam kubur kan, makam-makam tu dia ada penjaga dia. So kita akan pergi ziarah atas alasan ziarah, tetapi di situ diminta nazar, di situnya di pohon doa dan sebagainya diminta. Dan masih sekarang, sampai sekarang masih ada. Di negara jiran kita di Indonesia masih ada sekarang, sampai sekarang, upacara-upacara kesyirikan dan sebagainya. Poinnya di sini kita nak tahu, bila Nabi SAW telah wafat, sunnatullah akan berlaku, berulang. Kesyirikan akan berlaku balik. Sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan menurunkan Nabi Isa AS yang akan berperang dengan Dajjal, dan sehinggalah berlakunya kiamat. Dan Allah akan matikan semua orang beriman dan tidak kekal di atas muka bumi ini melainkan orang yang kafir, yang mereka, dan di kalangan mereka lah akan berlakunya kiamat. Sehingga tidak ada lagi nama Allah tak disebutkan lagi. Satu dalil yang menunjukkan kiamat ni berlaku bila orang dah tak sebut Allah. Sekarang ni kalau kita duk tengok orang duk sebut Allah, tak berlaku kiamat lagi lah maksudnya. Kan orang duk ramal-ramal ni kan, dia tak faham lah. Yang 15 Ramadan, Dukhan, ramal ni, kononnya kiamat sekian-sekian macam tu lah. Semua tu karut, semua tu mengarut. Kerana kiamat tak akan berlaku melainkan bila nama Allah ni tak disebut lagi. Dan kiamat akan berlaku ketika mana semua orang beriman dah dimatikan Allah. Selagi ada sebutan Allah, selagi adanya sebut Dajjal, kiamat tak akan berlaku. Kiamat besar lah maksudnya. Tapi kiamat sughra akan berlaku bila kita pun tak tahu. Iaitulah kematian. Itu kiamatus sughra. Kita akan mati. Kita tak tahu bila. Hak tu yang kita kena takut. Sebelum kiamat besar tu. Kiamat kecil ni, as-sughra, iaitu mati, maut. Dan kalau kita tengok balik, itulah yang kita kena faham bahawasanya akan berlaku. Dan kita kena, sebagai seorang penuntut ilmu dan juga umat Islam, mereka perlulah mengkaji dan meneliti semula peninggalan Nabi Ibrahim AS yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain melainkan ada hanya pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu yang kita kata macam mana? So, soalan yang terakhir ni kita kata, macam mana kita pula sebagai umat Muhammad yang kita ni jauh dengan Nabi Ibrahim AS dari sudut zaman, dan kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita nak mempraktikkan
ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah doa bapaku Ibrahim. Iaitulah dengan kita mempraktikkan apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan apa? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Yang itu kita boleh praktikkan, iaitu dengan kita juga mempelajari Alkitab dan juga Al-Hikmah, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana itu adalah peninggalan Nabi Muhammad SAW. Kerana itu juga adalah apa yang disebutkan doa oleh Nabi Ibrahim AS, supaya diutuskan Nabi Muhammad supaya mengajarkan mereka Alkitab dan juga As-Sunnah. So untuk mempraktikkan dan juga merealisasikan doa Nabi Ibrahim ini pada kita semua, pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat, adalah kita dengan bersungguh-sungguhnya kita mempelajari ilmu berkenaan dengan Alkitab dan juga As-Sunnah, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab itu ni tengok Nabi Ibrahim dia sebut doa tu lengkap lah. Dia kata Alkitab dan juga Al-Hikmah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menafsirkan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Itu yang ditafsirkan juga oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dan sebagainya. Hukum hakam yang terkandung dalam As-Sunnah. Sebab itu warid daripada sebahagian salaf, sesiapa yang tak ambil Al-Quran dengan As-Sunnah, dia akan sesat. Siapa yang ambil Quran saja, Al-Kitab saja, dia tak nak faham Kitab